Kita terus saja ke wawancara kita yang seterusnya, iaitu mengenai dengan fasa kedua TID Rollover Prepaid Meter Reset. Bersama dengan tetamu kita, yang kita menghadirkan Yang Mulia Ahmad Riza bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik bersama di Rampai Pagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat kembali Terima kasih. bersiaran di Rampai Pagi hari ini. Di peluang kita untuk lebih memahami dan adanya peluang untuk Tuan menjelaskan berkenaan dengan usaha bagi penukaran daripada sistem lama perkhidmatan elektrik ini kepada TID rollover. Dan sebelum lebih berpanjang lebar, kita memberikan ruang dulu untuk memberikan mukadimah. Silakan Tuan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mewakili Jabatan Perkhidmatan Elektrik ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Rampai Pagi atas peluang yang diberikan untuk saya memberikan penerangan mengenai dengan tajuk hari ini, iaitu fasa kedua TID Rollover Prepaid Meter Reset. Jadi tujuan kehadiran saya pada hari ini adalah untuk memberikan penerangan lanjut mengenai dengan tajuk hari ini, yang mana dalam fasa kedua TID Rollover ini akan lebih memfokuskan terhadap meter-meter yang tidak terjejas akibat daripada TID rollover. Jika sebelumnya pada fasa pertama TID rollover, kita ini membincangkan mengenai dengan meter-meter yang terjejas seperti Star, Inhi dan Plessy. Manakala pada kali ini pula adalah sebaliknya, iaitu meter-meter yang tidak terjejas akibat daripada TID rollover. Antara perisian yang akan dikongsikan dalam sesi wawancara pada kali ini, pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan menyentuh mengenai dengan definisi prepaid meter reset, meter-meter yang perlu melakukan prepaid meter reset, tata cara melakukannya dan info lain yang berhubung kait dengan tajuk hari ini. Jadi harapan saya dengan adanya sesi wawancara pada hari ini akan dapat membantu meningkatkan kefahaman orang ramai mengenai dengan prepaid meter reset, sekaligus memastikan meter-meter bis kita dapat menerima token tambah nilai ataupun top up selepas 24 November itu nanti. Ya, dan penerangan awal mengenai dengan TID rollover juga telah pun Yang Mulia Tuan, pihak Tuan terangkan pada bulan Mei lepas. Jadi bagi abis kita yang mungkin ketinggalan, abis kita dapat mengikuti siaran Rampai Pagi yang telah pun dimuat naik di YouTube RTB News, Rampai Pagi mengenai dengan TID rollover. Namun kali ini Auda, kita memfokuskan kepada fasa kedua TID rollover ataupun lebih dikenali dengan prepaid meter reset ini. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan topik berkenaan fasa kedua TID rollover prepaid meter reset ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Jadi sebagai susulan kepada fasa pertama plan mitigasi TID rollover, iaitu penukaran meter prabayar yang terjejas disebabkan oleh TID rollover kepada meter pintar USMS, pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik kini akan masuk ke dalam fasa kedua, yang mana dalam fasa kedua ini akan lebih memfokuskan terhadap meter-meter prabayar elektrik yang tidak terjejas oleh TID rollover. Seperti mana yang telah dijelaskan di sesi-sesi wawancara sebelumnya, TID rollover yang bakal menjelang pada 24 hari bulan November 2024 akan menjejaskan jenama-jenama prepaid meter Plessy, Inhi dan sebahagian dari jenama Star. Manakala jenama-jenama prepaid meter yang lain daripada ketiga-tiga jenama tersebut tidak akan terjejas dan masih dapat digunakan selepas 24 November nanti. Walau bagaimanapun, semua pengguna meter-meter tersebut perlu melakukan prepaid meter reset bagi memastikan meter tersebut dapat digunakan seperti sedia kala, dan orang ramai akan dapat melakukan nilai tambah atau top up terhadap meter-meter tersebut seperti biasa. Terdapat juga persoalan daripada orang ramai, jika sekiranya meter-meter kami sudah melalui proses prepaid meter reset itu, adakah meter mereka perlu ditukar kepada meter pintar USMS, Mas? Jadi seperti mana yang kita maklum, syarikat USMS Sdn Berhad dengan bantuan pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik sedang giat melakukan penukaran meter, terutamanya meter-meter yang akan terjejas akibat dari TID rollover ini. Walaupun meter-meter yang tidak terjejas akibat TID rollover masih akan dapat digunakan, pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik dalam kesempatan ini ingin menyuruh semua pengguna meter prabayar prepaid meter ini untuk menukar
ke meter pintar USMS dalam fasa seterusnya, iaitu selepas fasa TID rollover. Okey, ya. Jadi di sini kami perlu faham sebelum ini untuk fasa yang pertama TID rollover memerlukan meter-meter yang terjejas seperti Star, Inhe dan Plasi untuk ditukar kepada meter pintar USMS tuan. Namun untuk fasa yang kedua untuk diberikan pada pagi ini yang merupakan fasa kedua TID rollover reset ini pula bagi meter-meter prabayar elektrik yang tidak terjejas. Jadi hanya perlu menukar prepaid meter reset bagi memastikan ianya dapat digunakan seperti sedia kala selepas 24 ataupun tarikh yang ditentukan tadi ya. Dalam hal ini boleh tuan menerangkan dengan lebih lanjut jenis-jenis meter yang perlu melakukan meter reset ini. Okey, baik, terima kasih. Jadi untuk penerangan lebih lanjut, prepaid meter reset ini adalah satu proses di mana meter prabayar yang ada pada masa ini akan melalui proses ketetapan, ketetapan semula bagi memastikan meter tersebut dapat digunakan dan dapat menerima nilai tambah selepas 24 November 2024. Prepaid meter reset ini boleh dilakukan sebelum 24 November, iaitu bermula pada hari Isnin 14 hari bulan Oktober 2024 dan agar dapat digunakan menjelang bulan November nanti. Jenis-jenis meter prabayar elektrik yang dapat melakukan prepaid meter reset ini adalah meter yang berjenama Actaris, Conlog dan Landis GYR. Seperti yang tertera dalam skrin pada masa ini, ketiga jenama meter ini yang tidak perlu ditukar pada masa ini dan hanya perlu melakukan prepaid meter reset. Walau bagaimanapun, jika terdapatnya sebarang keraguan atau pertanyaan dari orang ramai mengenai dengan sama ada jenis meter yang ada di rumah bis kita termasuk dalam meter yang perlu melakukan prepaid meter reset atau sebaliknya, orang ramai bolehlah menggambar meter bis kita dan menghantarnya ke talian hotline TID rollover Jabatan Perkhidmatan Elektrik melalui aplikasi WhatsApp dan pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan membantu dalam memberikan penerangan lanjut. Jadi talian hotline TID rollover akan dikongsikan di akhir wawancara pada pagi ini. Pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik juga ingin menambah sedikit mengenai dengan meter berjenama Star yang telah dinaik taraf. Jadi untuk makluman, sebagai salah satu langkah mitigasi bagi membolehkan sebahagian meter Star dapat digunakan dan dapat menerima token tambah nilai ataupun top up selepas TID rollover yang dijangkakan akan berlaku pada 24 November, sebahagian meter Star telah pun berjaya dinaik taraf oleh kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Jadi pihak JPE ingin menekankan di sini bahawa hanya sebahagian sahaja daripada meter berjenama Star yang dapat dinaik taraf. Manakala yang selebihnya perlu ditukar kepada meter pintar USMS seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini. Jadinya bagi pengguna-pengguna meter Star yang telah dinaik taraf ini, mereka juga dimestikan untuk melakukan prepaid meter reset tersebut. Tata caranya adalah sama seperti meter Actaris, Conlog dan Landis GYR. Orang ramai bolehlah mengenal pasti sama ada meter Star mereka adalah yang telah dinaik taraf melalui stiker yang telah diletakkan pada meter tersebut. Ya. Seperti yang diterangkan tadi, orang ramai yang menggunakan meter berjenama Actaris, Conlog dan Landis GYR perlu melakukan prepaid meter reset ini bagi memastikan meter tersebut dapat menerima token tambah nilai ataupun top up. Dan bagi orang ramai yang kurang pasti sama ada meter prabayar elektrik mereka perlu ditukar atau melakukan prepaid meter reset sahaja, orang ramai bolehlah menggambar meter habis kita dan menghantarnya ke talian TID rollover melalui aplikasi WhatsApp. Dan seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan mengenai tata cara dalam melakukan prepaid meter reset tersebut? Terima kasih. Terdapat dua langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan prepaid meter reset. Jadi sebelum melakukan prepaid meter reset tersebut, orang ramai hendaklah memperolehi dulu key change token ataupun kod reset terlebih dahulu, yang mana kod ini akan digunakan untuk melakukan prepaid meter reset. Key change token ini merupakan kod 40 digit yang perlu dimasukkan ke dalam meter prabayar elektrik dan kod-kod ini adalah unik dan khusus kepada setiap meter individu kita.
Fungsi kod reset 40 digit ini adalah untuk mereset meter dan membolehkan meter menerima token tambah nilai ataupun top up menjelang TID rollover pada 24 November 2024. Langkah pertama ialah selepas kod reset itu diperolehi, kod reset pertama token 1 yang mengandungi 20 digit token dimasukkan ke dalam meter dan kemudian menekan butang enter di meter masing-masing. Selesai langkah pertama, langkah kedua pula ialah dengan memasukkan kod reset kedua yang juga mengandungi 20 digit token ke dalam meter dan tekan butang enter. Perkataan accepted akan tertera di skrin meter bis kita, menunjukkan meter bis kita telah berjaya direset dan meter bis kita akan dapat menerima token tambah nilai seperti biasa selepas 24 November. Untuk makluman, keterangan-keterangan mengenai dengan tata cara melakukan prepaid meter reset akan dimuat naik ke dalam media sosial rasmi Jabatan Perkhidmatan Elektrik di Instagram @dsbrunei dan laman sesawang kami www.ds.gov.bn. Pihak jabatan akan memberigakan juga mengenai dengan tata cara ini kepada penghulu-penghulu, mukim dan ketua-ketua kampung untuk disebarluaskan lagi kepada orang ramai. Dan pihak jabatan juga akan mengambil langkah proaktif untuk menggunakan pakai talian-talian komunikasi kami supaya pelanggan-pelanggan dapat berhubung secara terus. Ya, baik. Merujuk kepada penerangan yang boleh Tuan sebentar tadi, kita ada sebenarnya JPE, Jabatan Perkhidmatan Elektrik telah pun menyediakan satu sisipan video tata cara melakukan prepaid meter reset. Jadi bagaimana Tuan ya, dan audio penonton kita saksikan dulu. Langkah pertama, masukkan 20 digit key change token 1. Sekiranya anda masih mempunyai token lama yang belum digunakan yakni unused token, hendaklah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam meter sebelum memasukkan key change token 1. Langkah kedua, masukkan 20 digit key change token 2. Meter anda telah berjaya di reset. Anda boleh memasukkan token kredit seperti biasa selepas ini. Seterusnya, masukkan 20 digit token kredit. Untuk mendapatkan key change token, layari www.des.gov.bn dan klik TID rollover. Masukkan nombor meter anda dan tekan request code. Key change token boleh juga diperolehi melalui kaunter-kaunter JPE berdekatan dengan anda. Hubungi JPE melalui talian telefon, WhatsApp dan email bagi sebarang pertanyaan lanjut. Telah pun kita saksikan sebentar tadi tata cara mengenai melakukan prepaid meter reset ini. Seterusnya Tuan, mengikut kefahaman kami, sebelum melakukan prepaid meter reset tersebut, orang ramai mestilah memperolehi dahulu kod reset yang melakukan meter reset. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan kaedah ataupun cara memperolehi kod reset tersebut. Terima kasih. Jadi seperti yang diterangkan tadi, kod reset ini adalah kod yang akan digunakan bagi mereset meter aktaris, konlok dan landes GYR ini. Setiap meter mempunyai kod unik yang khusus. Oleh itu, orang ramai yang mempunyai meter prabayar elektrik berjenama aktaris, konlok dan landes GYR ini mestilah memperolehi kod reset dan memasukkan ke dalam meter bis kita masing-masing. Orang ramai bolehlah memperolehi kod reset ini melalui tata cara yang dinyatakan ini. Pertama, orang ramai bolehlah mengunjungi kaunter-kaunter Jabatan Perkhidmatan Elektrik yang berdekatan di seluruh negara. Kaunter-kaunter perkhidmatan JPE ini beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula dari jam 8 pagi hingga 2.30 petang. Jadi pastikan bis kita membawa nombor meter bis kita bersama ketika mengunjungi kaunter-kaunter kami. Yang kedua, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Elektrik di www.ds.gov.bn dan tekan butang TID rollover. Kemudian masukkan nombor meter bis kita di tempat yang disediakan dan tekan butang request code. Dan kod reset akan diberikan untuk kegunaan pengguna. Ketiga,
orang ramai bolehlah menghubungi talian TID Rollover melalui aplikasi WhatsApp di talian 828 0014 atau 828 0015 dan pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik akan memberikan kod reset tersebut. Baik, kita percaya walaupun barangkali belum terlalu jelas, tetapi alhamdulillah ya, maklumat ini telah dapat kita usaha berikan kepada penonton kita ni. Dan sekali lagi seperti yang dinyatakan, untuk sebarang pertanyaan dan bagi yang sudah faham dengan menyaksikan video tadi, untuk mereset meter bis kita tu boleh menghubungi 828 0014 ataupun 828 0015. InsyaAllah juga video yang dipaparkan tadi akan terus kita ni berikan ni dalam apa jua medium ya, mungkin di platform media sosial untuk meningkatkan kefahaman. Dan untuk keterangan juga ataupun ada sebarang inquiry, pertanyaan, saya percaya boleh email ya ke www.des.gov.bn tuan. Ya, Bapak terima kasih kami ucapkan ya kerana bersama kami di Rampai Pagi untuk hari ini. Kita telah pun diberikan penerangan berkenaan dengan usaha ataupun fasa kedua TID meter reset bersama dengan Yang Mulia Tuan Ahmad Reza bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik bersama kita di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.